peruntukan yang terdapat di dalam garis panduan tersebut. Dan kalau kita melanggar garis panduan, samalah juga seperti kita melanggar undang-undang yang berada di atasnya. Jadi seolah-olah kita juga melanggar peruntukan di dalam Akta Koperasi, ya. Kerana kalau kita lihat salah satu intipati di dalam garis panduan 5 itu menyatakan bahawa, ya, bagi seseorang anggota lembaga dan juga jawatankuasa audit dalaman itu, mereka perlu menghadirkan diri, ya, untuk mengikuti kursus ini dalam tempoh pelantikannya. Jadi kalau dalam tempoh pelantikan itu seseorang anggota lembaga itu ataupun JAD itu tidak menghadirkan diri, maka dia telah pun, orang kata, melanggar peruntukan garis panduan tersebut, ya. Dan selain daripada itu, di dalam garis panduan 5 ini juga menyatakan bahawa koperasi bertanggungjawab, ya, untuk melaporkan kepada pihak SKM kursus wajib yang telah pun dihadiri oleh anggota lembaga dan JAD dalam tempoh 30 hari daripada tarikh tamat kursus, ya, dan adalah menjadi satu kesalahan sekiranya tidak memaklumkannya kepada pihak SKM. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh pelantikan tuan-tuan dan puan-puan itu, tuan-tuan dan puan-puan dikendaki untuk menghadirkan diri untuk mengikuti kursus wajib berkenaan, sama ada di MKM ataupun di angkasa, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu bagi saya penerangan serba ringkaslah, ya, berkenaan dengan garis panduan 5 tersebut. Baiklah, kita beralih kepada garis panduan 6 berkenaan dengan kemudahan kredit oleh koperasi, ya. Jadi garis panduan 6 ini dibuat adalah bertujuan untuk memantau dan mengawal koperasi yang memberi kemudahan kredit, ya. Yang mana koperasi boleh memberi kemudahan kredit kepada anggotanya, pekerjanya, ya, pengurusan koperasi, subsidiarinya menurut peruntukan subsection 19/2 Akta atau koperasi lain sebagaimana yang diluluskan oleh Suruhanjaya. Jadi itu adalah sedikit intipati, ya, berkenaan dengan garis panduan 6. Baik, kita beralih kepada garis panduan yang seterusnya, iaitu GP7, ya. Garis panduan mengenai pembiayaan Islam oleh koperasi, yang mana GP7 ini bertujuan untuk memantau dan mengawal koperasi yang memberi kemudahan kredit, ya. Dan koperasi juga boleh memberi pembiayaan Islam, ya, kepada anggotanya, pekerjanya, termasuk ketua pegawai eksekutif ataupun subsidiarinya jika ada, menurut subsection 19/2 Akta sebagaimana yang diluluskan oleh Suruhanjaya. Jadi itu sedikit intipati yang saya bacakanlah, ya, yang saya boleh share bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan GP7. Dan selain daripada itu, SKM juga telah pun membuat GP7A berkenaan dengan garis panduan pengendalian pemberian pembiayaan secara berhemat. Namun demikian, pemakaian, ya, ataupun pelaksanaan GP7A ini masih lagi belum dilaksanakan, ya. Orang kata masih lagi, orang kata dalam peringkat orang kata penangguhan lah, ya, belum dilaksanakan sehinggalah satu tarikh yang akan dinyatakan kelak. Jadi maknanya kita akan sama-sama tunggulah bila agaknya GP7A ini akan dilaksanakan, ya. Baiklah, GP8 pula berkenaan dengan apa, tuan-tuan dan puan-puan, ya? GP8 adalah berkenaan dengan garis panduan mengenai perakaunan untuk geran dan juga bantuan, ya. GP ini menerangkan cara-cara mengakaunkan penerimaan dan penggunaan geran serta bantuan yang diberikan oleh kerajaan ataupun badan lain kepada koperasi selaras dengan piawaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dan juga mengikut kepada kehendak SKM, ya. Jadi itu adalah sedikit intipati yang boleh saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan GP8, ya. Baiklah, kita beralih pada GP9. GP9 cerita pasal apa pula? Garis panduan mengenai pengambilan simpanan khas dan deposit atau penerimaan pinjaman, ya. Jadi tujuan GP ini dibuat adalah untuk memantau dan mengawal koperasi yang menjalankan aktiviti pengambilan simpanan khas dan deposit atau menerima pinjaman. Jadi sudah pasti, ya, koperasi yang menjalankan aktiviti pengambilan simpanan khas, deposit ataupun menerima pinjaman perlu mematuhi peruntukan GP9 ini, tuan-tuan puan-puan, ya. Untuk perinciannya, tuan-tuan harus lihat kepada peruntukan garis panduan itu sendiri, ya. Baik, GP10 pula, tuan-tuan dan puan-puan, ya. GP10 adalah berkenaan dengan
skim pelaburan khas, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk memastikan, ya, garis panduan ini dibuat untuk memastikan, ya, pemantauan dan juga pengawalan koperasi yang menjalankan aktiviti skim pelaburan khas. Okey. Dan kalau kita lihat sumber dana aktiviti pelaburan khas ini boleh dibiayai oleh koperasi dan juga anggotanya, iaitu minimum 80%, ya. Dan koperasi lain ataupun anggota koperasi lain dengan maksimumnya 20%. Jadi itu adalah ketetapan lah, ya, yang ditetapkan di bawah GP10. Baiklah, kita beralih pada GP yang seterusnya, iaitu GP12, garis panduan penubuhan koperasi. Ini adalah bertujuan, ya, garis panduan ini ditubuhkan ataupun dilaksanakan bagi bertujuan untuk membantu, ya, jawatankuasa penaja dalam persediaan untuk menubuhkan sesebuah koperasi, ya, dan sudah pasti untuk memudahkan proses untuk melaksanakan bagaimanakah cara untuk orang kata menubuhkan sesebuah koperasi, apakah dokumen-dokumen yang diperlukan, prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan oleh koperasi, ya, untuk mengadakan mesyuarat agung permulaan dan sebagainya, dan apakah orang kata tata cara yang harus dilaksanakan oleh koperasi, ya, tindakan yang harus dilaksanakan oleh koperasi selepas koperasi itu mengadakan mesyuarat agung permulaan dan sebagainya, sehinggalah koperasi itu mendapat orang kata sijil penubuhan koperasi tersebut, ya, mengikut kepada peruntukan akta dan juga peraturan. Jadi itu yang pentinglah, sebab itu garis panduan ini dikeluarkan untuk memastikan yang membantu jawatankuasa penaja yang hendak menubuhkan koperasi tersebut, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada GP yang seterusnya, iaitu GP13, ya. Garis panduan mengenai etika calon anggota lembaga koperasi. Ini juga penting kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana GP ini menggariskan proses pencalonan anggota lembaga sesuatu koperasi, ya. Bermakna kalau kita lihat, ya, seseorang calon ALK yang hendak dilantik itu mestilah ada nilai-nilai etika kejujurannya tersendiri. Mestilah seorang yang telus, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang amanah, seorang yang prihatin dan sebagainya. Dan seseorang itu tidak boleh, ya, menggunakan orang kata medium-medium yang bercanggah dengan undang-undang untuk memastikan, ya, seseorang itu dapat dilantik sebagai anggota lembaga. Contohnya dia orang kata membuat kempen ke, ya, dia meraih undi dan sebagainya, ya, ataupun macam dia membuat satu macam kroni ataupun tim-tim yang tersendiri untuk memastikan anggota ni, ya, memberikan undian kepada beliau yang untuk memastikan beliau berjaya sebagai anggota lembaga dan sebagainya. Itu semua adalah tidak dibenarkan di bawah garis panduan 13, ya. Dan sekiranya berlaku percanggahan terbabit, maka jawatankuasa disiplin boleh dibentuk untuk memantau, ya, perkara-perkara yang dinyatakan tadi, ya. Jadi itu adalah berkenaan dengan garis panduan 13, ya. Baiklah, kita beralih kepada garis panduan 14. Ini juga penting kerana ianya berkait rapat dengan garis panduan pengurusan mesyuarat agung tahunan koperasi. Jadi garis panduan ini GP14 adalah bertujuannya untuk memberi panduan kepada koperasi, ya, mengadakan mesyuarat agung tahunan. Jadi apakah orang kata persiapan yang harus dilaksanakan, ya, persiapan sebelum mesyuarat, semasa mesyuarat dan selepas mesyuarat. Ada tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan oleh urus setia mesyuarat. Jadi semua ini ada dinyatakan di dalam garis panduan 14, dan bagi saya ini amat berguna bagi tuan-tuan dan puan-puan yang hendak melaksanakan mesyuarat agung tahunan. Jadi bagi saya, kita harus mengikuti kepada peruntukan yang telah pun ditetapkan di dalam GP14 ini, kerana di dalam garis panduan 14 ini juga terdapat etika-etika, ya, tentang mesyuarat agung yang telah pun dinyatakan bersekali dengan garis panduan ini, dan ini amat bermanfaat kepada koperasi, ya. Baiklah, kita beralih pula kepada GP15, ya. GP15 ini adalah berkenaan dengan garis panduan mengenai skim pembiayaan mikro oleh koperasi. Jadi apakah itu? Kalau saya boleh bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ianya memberi panduan kepada koperasi bagi menjalankan skim pembiayaan mikro kepada anggotanya, ya. Skim pembiayaan kepada anggotanya yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Itu maksudnya mikro itu, ya. Yang mana bilangan pekerja kurang 5 orang, ya, ataupun jualan tahunan tidak melebihi RM200,000. Jadi ianya merangkumi perniagaan kecil, ya, yang dijalankan oleh anggota meliputi aktiviti pengeluaran,
pemprosesan, ya, pemasaran atau perkhidmatan dalam pelbagai sektor yang boleh menjana kepada ekonomi pembangunan koperasi. Jadi itu yang dinyatakan di dalam GP15 ya, berkenaan dengan skim pembiayaan mikro oleh